Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Jun bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama pada malam ini. Polis kesan taktik tipu pelaburan Islamik guna individu ternama. Juga pakej tuition rahmah serendah RM5 sebulan. Sepasang suami isteri maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta dan trailer di kilometer 16.9 Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli tengah hari tadi. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Nasir yang memandu kereta jenis Pro 2 Myvim serta isteri Rohaya Harun yang duduk di bahagian penumpang hadapan maut di lokasi kejadian. Tiga anak bangsa yang berusia 7, 12 dan 14 tahun dilaporkan parah manakala pemandu lori trailer selamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gerik, Muhammad Azizan Aziz berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kemalangan terbabit pada jam 1.10 petang. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut Muhammad Azizan, mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan operasi tamat pada jam 2.45 petang. Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial mengesan aktiviti penipuan pelaburan saham Islamik dan patuh syariah yang diiklankan menerusi platform media sosial menggunakan gambar individu ternama. Setiausaha PDRM, Datuk Nursiah Saaduddin berkata siasatan mendapati individu terbabit tidak terlibat dengan skim pelaburan berkenaan dan tidak pernah memberikan kebenaran untuk gambar mereka digunakan. Menurutnya, skim itu menawarkan keuntungan hingga 50 kali ganda daripada nilai wang yang dilaburkan serta keuntungan juga didakwa akan dibayar seawal 3 jam selepas pelaburan dibuat. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak sesekali terpengaruh dengan skim pelaburan yang menawarkan keuntungan yang terlalu lumayan. Tambah Datuk Nursiah, sepanjang 2020 hingga Mei lepas, sebanyak 186 kes disiasat berkaitan skim penipuan pelaburan patuh syariah yang membabitkan jumlah kerugian keseluruhan lebih RM5.4 juta. Projek rintis stesen minyak tanpa subsidi yang sebelum ini dilaksanakan, inisiatif di bawah payung rahmah diteruskan dengan pelaksanaan kos sara hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub. Projek rintis stesen minyak tanpa subsidi yang dilaksanakan di Perlis sebelum ini akan diperluaskan ke zon timur iaitu di sempadan negeri Kelantan dan Perak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihaknya juga membuat tinjauan di Johor, Sabah dan Sarawak bagi pembangunan projek tersebut bagi mengurangkan ketirisan minyak subsidi. Kita mewujudkan 2 stesen petrol pump itu, dia berkesan. Kita jimat 6 juta. Sekarang ini kita akan beralih kepada zon timur iaitu di sepanjang kerajaan, di sepanjang sepadan negeri Kelantan dan Perak, dan kita juga meninjau keadaan yang berlaku di Johor ni yang bersepadan dengan Singapura ini, dan kalau ada tempat-tempat yang sesuai kita akan membangunkan petrol pump untuk kita menjual bahan bakar kita ini secara tidak bersubsidi untuk kegunaan warga asing. Dalam timbalan Menteri KPDN, Fuziah Saleh memaklumkan projek rintis stesen minyak tanpa subsidi untuk kegunaan warga asing berjaya menjimatkan hampir RM6 juta peruntukan subsidi minyak kerajaan. Projek rintis yang diperkenalkan Februari lalu itu melibatkan 2 stesen minyak di Padang Besar dan Wang Kelian Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Salahuddin menegaskan tiada alasan untuk warga asing membeli minyak subsidi kerana ia adalah hak rakyat Malaysia dan tertakluk di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Perhimpunan Bulanan Apresiasi Pendidikan serta Pelancaran ITTV e-Learning Rahmah di Kempas Johor. Inisiatif di bawah payung rahmah diteruskan dengan pelaksanaan pakej tuition rahmah dengan bayaran serendah RM5 sebulan. Ia ditawarkan secara dalam talian menerusi ITTV e-Learning yang diasaskan oleh ITTV Education Sendirian Berhad, iaitu sebuah syarikat perintis pembelajaran online di Malaysia.
Datuk Seri Salahuddin berkata pelaksanaan pakej tuition rahmah itu menyasarkan pelajar darjah 4 hingga tingkatan 5 dan ia bertujuan membantu pelajar kurang berkemampuan. Harga semasa yang sepatutnya RM10 hanya dibayar RM5 sahaja. Bagi tingkatan 4, sebagai contoh, pakej untuk RM18 hanya RM12 sahaja. Dan untuk tingkatan 5, kalau pakej itu berharga RM22, hanya bayar RM15 sahaja sebulan. Dan ini sudah barang pasti akan mengembirakan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang tidak perlu untuk bergerak ke mana-mana, tapi duduk di rumah secara online akan mendapat pembelajaran melalui ITTV e-learning ini, melalui tuition rahmah ini. Jelas beliau, pihak pengendali turut memberikan harga diskaun sehingga 50% kepada pelajar seluruh negara yang berminat. Sementara itu, ITTV Education Sdn Bhd berhasrat untuk memantapkan perkhidmatan pendidikan di Malaysia melalui koleksi lebih 3,000 tutorial video berdasarkan sukatan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua jentera kerajaan, khususnya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW serta agensi di bawahnya perlu digerakkan segera ke arah menoktahkan isu kemiskinan tegar dalam negara tahun ini, termasuk dalam kalangan masyarakat luar bandar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini 60% golongan miskin tegar sudah dibantu kerajaan menerusi pelbagai inisiatif. Sekarang ini sudah cecah 50-60% yang masuk, yang telah mendapat jumlah yang kita rasa melepaskan dia daripada kemiskinan tegar. Jadi keseluruhan jentera kerajaan mestilah buat ke arah itu. Kalau tidak, kita hanya bincang high speed railway, ECRL, projek mega Twin Tower, Kota Baru, Putrajaya. Tapi yang miskin beli susu anak pun tak cukup. Ya. Beli pakaian sekolah pun tak cukup wang. Itu yang kita berikan keutamaan. Datuk Seri Anwar berucap demikian pada majlis pelancaran program sentuhan kasih desa di Dataran Nilai Negeri Sembilan. Tambah beliau, semua kelompok kecil miskin termasuk kaum Cina, India, orang asli dan di pedalaman Sabah dan Sarawak perlu dibantu. Sehubungan itu katanya, KKDW termasuk Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwah dan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas perlu mendapatkan maklumat lebih proaktif agar sasaran untuk menamatkan kemiskinan tegar pada tahun ini tercapai. Sementara itu, dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan perpaduan pimpinannya tidak akan menambah hutang negara. Malah, pihaknya juga tidak berhasrat untuk menurunkan secara mendadak defisit negara kerana ia akan memberi kesan langsung kepada perbelanjaan rakyat serta negara. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Seri Anwar menjelaskan walaupun nilai ringgit jatuh, kadar pertumbuhan ekonomi dan pelaburan dalam negara masih menunjukkan peningkatan. Jelas beliau, suku pertama pertumbuhan negara telah mengatasi Singapura, Indonesia dan China dengan nilai pelaburan mencecah 71 bilion ringgit untuk 4 bulan pertama. Pelaburan 71 bilion suku tahun pertama, tahun 2023. Di antaranya tinggi. Pertumbuhan paling tinggi di rantau. Tinggi daripada Indonesia, Singapura dan negara China. 56%. Ya. Ini yang kita catat. Apakah membanggakan? Ya, satu permulaan lah ya. Kita ambil alih November. Dan kalau tanya saya, apakah kita yang paling besar? Saya hentikan pembaziran, saya hentikan amalan bagi kontrak kepada anak pinak dan ambil komisen yang tinggi. That I have stopped. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata kejatuhan nilai mata wang ringgit dipengaruhi oleh kadar faedah negara yang terlalu rendah sehingga menyebabkan ramai pelabur lari ke negara lain seperti Indonesia dan Singapura yang menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi. Justru antara usaha yang sedang dilakukan kerajaan ketika ini adalah mewujudkan hub keuangan di Johor dan mengurangkan kos dalam pelaburan saham. Datuk Seri Anwar berucap demikian pada program Temu Anwar Negeri Sembilan di Dewan Tunku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai Negeri Sembilan. Bila musyawarah mencari muafakat, bila menghukum
Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia, Peryatim, optimis untuk mewujudkan sebuah pusat pengajian Islam anak yatim ASEAN (APIA). Ia dalam usaha melahirkan para hufaz dalam kalangan anak-anak yatim atau miskin untuk menjadi imam, pendakwah dan usahawan Muslim yang kompeten di era teknologi maklumat kini. Bersempena bulan Zulhijjah ini, berinfaklah ke tabung pembangunan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN (APIA) bagi membela nasib anak yatim di rantau ini. Semoga infak ini menjadi asbab kita bersama Rasulullah di syurga nanti. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Kanak-kanak, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Alhamdulillah bertemu lagi. Selepas menyantuni penduduk di Pulau Bumbum, Kulapuan dan Pulau Denawan, Skuad Hijrah Prihatin Panggilan Pulau bersama Pertubuhan Mihrab dan Yayasan Ikhlas meneruskan misi mereka ke Kampung Mabul Sempurna. Situasinya hampir sama di lokasi sebelum ini di mana kanak-kanak di perkampungan ini terpaksa bersesak bagi mendalami ilmu agama ekoran keadaan madrasah yang serba daif. Madrasah Al-Amin Kampung Mabul satu-satunya harapan buat mereka untuk menuntut ilmu sama seperti kanak-kanak lain. Disediakan secara percuma, pengasasnya Mat Katibin Arifin berharap kanak-kanak di sini mendapat ilmu agama secukupnya, seterusnya meneruskan legasi dakwah mereka. Akses pendidikan untuk Madrasah Al-Amin ini adalah secara percuma. Kita beri kepada anak-anak Bajaulat ini supaya mereka mempunyai pendidikan yang di mana yang mereka pertama kali datang zero, sekarang ni alhamdulillah kita sudah ada. Kita hatamkan dah 20 lebih pelajar yang boleh mengaji Al-Quran, termasuk abang-abang mereka yang telah kita hantar ke Matapis pertama di Bayu Syahadah Ranau. Alhamdulillah, selepas itu kita punya umur mesti sentiasa bertambah dan kita perlukan generasi baru untuk meneruskan kita punya dakwah. Ketua Kampung Mabul Muhammad Yusof Jalal turut berharap agar aspek pendidikan di kampung ini mendapat perhatian pihak luar, memandangkan ketika ini Madrasah Al-Amin tidak dapat menampung jumlah pelajar yang ramai ditambah keadaan infrastruktur yang serba kekurangan. Banyak juga budak-budak di sini tidak ada pelajaran, tidak ada persekolahan kerana tidak ada tempat ikut. Bergilir-gilirlah bila tahun ini habis tamat darjah 6 daripada madrasah baru masuk lagi ada menerima tahun 1. Keadaan yang mendesak ini mendapat perhatian Pertubuhan Mihrab dan Dutanya Nazri Abbas berkata sesuatu perlu dilakukan di sini agar mereka tidak berterusan menjadi generasi yang tercicir. Salah satu daripada yang kita perlu bantu, kita tanamkan kesedaran tentang pentingnya ilmu, maknanya tenaga-tenaga pengajar yang berkualiti perlu hadir di tempat ini untuk memberi kesedaran dan membantu guru-guru yang sedia ada dan membantu untuk menguatkan balik suasana. Di samping juga kita membantu dari sudut infrastruktur dengan kewangan yang ada, mungkin tempat-tempat mereka yang begitu daif ni dibangunkan semula untuk keselesaan. Kadang-kadang bila daif sangat, dia rasa semangat nak belajar tu kurang. Dalam kesempatan meninjau Madrasah Al-Amin, Pertubuhan Mihrab dan Yayasan Ikhlas bersama skuad Hijrah Prihatin menyumbang bakul makanan serta alat bantuan mengajar bagi memudahkan urusan pembelajaran di sini. Sebenarnya setiap misi Hijrah Prihatin kita telah mendapat banyak pengalaman baru. Pengalaman yang sangat menginsafkan, yang sangat-sangat membuka mata dan sebagainya. Ini merupakan elemen yang mendorong kita untuk terus kalau jika diberi rezeki Allah, kita akan meneruskan misi-misi ini di tempat-tempat lain pula dan menyentuh masyarakat-masyarakat yang kurang berdaya baik. Beliau dalam pada itu berharap lebih banyak badan korporat tampil bekerjasama dengan Hijrah Prihatin bagi membantu insan yang kurang bernasib baik. Kanak-kanak 9 tahun Putra Alif Muhammad Nurul Azman
disahkan menghidap acute necrotizing encephalopathy of childhood atau dikenali sebagai ANEC. Mengikut rekod, hanya 10% daripada pesakit yang mengalami masalah gangguan otot dan tulang itu kembali sihat, antaranya adik Putra Alif Muhammad. Meskipun sukar, namun Alif tetap positif ketika melalui proses pemulihan. Januari lalu, Putra Alif Muhammad pingsan di sekolah dan pemeriksaan doktor mengesahkan beliau sihat dan dibenarkan pulang. Namun keadaannya semakin lemah membuatkan ibunya Naziha Muhammad Auzar mengambil keputusan untuk membawanya ke Hospital Selayang bagi pemeriksaan lanjut. Menurut doktor pakar di hospital terbabit, pemeriksaan lanjut mendapati Putra Alif Muhammad menghidap ANEC. Tapi according to the doctor, memang benda tu sakit tu memang susah lah nak baik. Dalam 100% yang kena tu, dia banyak budak-budak kecil lah ANEC ni. Memang 10% aja yang hidup. Itu yang kita orang macam tak apalah, kita jaga je lah dia. Tapi sekarang Alhamdulillah. Ketika ditemui, Putra Alif Muhammad menunjukkan keadaannya semakin pulih. Terpancar keceriaannya ketika menerima lawatan Yayasan Ikhlas. Saya nak cakap terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pandai anak mana. Belajar betul-betul nanti Meskipun pertuturannya masih terhad, semangat yang dipaparkan adik Muhammad jelas menunjukkan bahawa beliau ingin sihat semula dan boleh kembali ke sekolah bersama rakan-rakannya yang lain. Tapi adik Muhammad ni, dia menunjukkan dia nak sihat semula. Dia tak nak, orang kata, bergantung sangat kepada keadaan-keadaan semasa ni. Dia nak sihat semula, nak kembali ke sekolah semula. Walaupun umurnya baru 9 tahun, tapi dia ada pemikiran untuk sihat semula. Kalau untuk berkaitan bantuan yang akan diberikan akan datang, bila kita tengok susu dia lah buat masa ni. Yang paling penting susu dia. Sebab susu dia ni yang sekarang ni memang susu yang mahal, susu yang khas. Tapi bila tengok penggunaan dia pada harian-harian, sehari tu lebih kurang dia kata 3 ke 4 kali untuk minum susu tu. Mereka yang ingin membantu meringankan beban keluarga Putra Alif Muhammad boleh salurkan ke nombor akaun tertera. Penganjuran Persidangan dan Expo Halal Antarabangsa Pulau Pinang 2023, PHAC 2023, turut menjadi platform terbaik buat Hong Leong Islamic Bank HLISB dalam usaha menyokong usahawan dan perniagaan dalam industri halal global. Ketua Pegawai Eksekutif HLISB, Dafinah Ahmad Helmi, berkata sebagai antara penaja utama PHAC kali ini, pihaknya berharap penglibatan HLISB dapat memperkasa sektor halal khususnya dalam industri PKS. Komitmen daripada Hong Leong Islamic Bank ialah untuk menyokong usahawan terutamanya dalam industri halal. Kami melihat industri ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyumbang dalam perkembangan ekonomi negara. Dan kami di Hong Leong Islamic Bank juga ingin meneruskan komitmen kami untuk menyokong inisiatif value-based intermediation, iaitu dengan memperkasakan industri PKS terutamanya dalam sektor halal dan juga usahawan wanita, social financing dan entrepreneurship melalui program-program yang kami ada sediakan di Hong Leong Islamic Bank. Selain HLISB, PHAC 2023 itu turut mendapat tajaan daripada Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mahathir Aziz, optimis untuk memperkasa penerima gunaan teknologi digital dalam kalangan usahawan mikro dan PKS agar seiring dengan peredaran semasa. Jadi macam di sini kita bawa dan kumpulkan syarikat-syarikat yang ada berdaftar dengan MDEC yang rata-ratanya adalah syarikat berdasarkan teknologi dan juga digital, tetapi lebih tertumpu kepada Islamik dan juga halal. Jadi kita ada banyak sebenarnya syarikat-syarikat yang ada di samping syarikat yang traditionally yang buat financial services ataupun fintech. Sebab sekarang ni memang kita beralih kepada keperluan daripada syarikat yang berdasarkan pada halal ataupun Islam untuk ada aspek-aspek yang tu yang lebih ke arah digital. PHAC 2023 kali ke-12 ini berlangsung selama 3 hari. Bermula hari ini sehingga 26 Jun di Spice Arena dan juga Pusat Konvensyen Setia Spice di Bayan Baru, Pulau Pinang. Sebanyak 315 gerai pameran dan jualan disediakan kepada pengunjung yang mahu melihat kepelbagaian produk halal sama ada dari dalam negara maupun luar negara. Penganjuran kali ini menyaksikan penyertaan usahawan dari luar negara termasuk China, Chile, Spanyol, Indonesia, Vietnam dan Kemboja.
China menjadi negara terbesar apabila lebih 80 delegasinya menyertai PHAC kali ini. Sementara itu, PHAC 2023 disifatkan sebagai medan terbaik buat usahawan tempatan dan luar negara untuk mempromosi produk halal mereka secara meluas. Malah penganjuran Expo Perniagaan seperti ini juga dapat meningkatkan keyakinan pengguna terhadap status halal sesuatu produk atau perkhidmatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Buraq Oil, Rali Muhammad Nur, penglibatan syarikat itu pada PHAC kali ini membuka peluang kepada mereka untuk mempromosikan perniagaan sedia ada di samping memperkenalkan perniagaan baru iaitu Buraq Oil Mart. Kami ialah untuk mengenalkan Buraq Mart. Buraq Mart adalah satu lagi franchise kami di samping Buraq Oil. Di Buraq Mart ni kami akan menjual barang-barang barang-barang runcit untuk keperluan masyarakat luar bandar. Turut menyertai PHAC kali ini adalah pengeluar produk kicap tamin. Inilah masanya yang sesuai, terutama walaupun orang kata keadaan business matching, walaupun keadaan sekarang ekonomi kita agak lembab sedikit, tapi kita willing kita willing dengan kos, dengan perbelanjaan yang ni lah agak orang kata kalau ni kena fikir banyak kali juga, tapi but for the business kita kena berani, bukanlah orang kata apa nama tu in our mind, bukanlah profit itu memberikan ni. Bagi kami adalah untuk memberi bahan kualiti kepada pengguna-pengguna. Sementara itu, usahawan Al-Muslih mengakui PHAC perlu diteruskan kerana sambutannya yang memberangsangkan. Ini kali kedua kami hadir di PHAC. Yang pertama tahun lepas. Ya. Sambutan terhadap projek kami Al-Muslih ini memang cukup baik, alhamdulillah. PHAC 2023 kali ke-12 ini berlangsung selama 3 hari bermula semalam sehingga 26 Jun di Spice Arena dan juga Pusat Konvensyen Setia Spice di Bayan Baru, Pulau Pinang. Pertubuhan Akademi Al-Bayan tampil dengan misi dan visi memperkasa golongan mu'alaf, khususnya melahirkan pendakwah mu'alaf. Ia menerusi pembinaan Kompleks Pengajian Islam Akademi Al-Bayan yang pertama di Malaysia bertempat di Kampung Pegoh, Melaka. Sempena 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini, ayuh sama-sama berinfak ke pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga infak ini menjadi saham berpanjangan di akhirat. Kita mau pergi mana? Hari ini ada orang buat korban. Korban? Apa tu? Orang mu'alaf macam kita ni, ada bahagian daging yang akan diberikan sumbangan. Ya ke, Papa? Amin dah lama tak makan daging. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Daging korban ada lagi ke? Allah, daging korban dah habis abang. Tadi orang jagikan. Kalau macam tu, tak adalah rezeki kami. Pa, Amin lapar. Kalau ada lemang ke rendang tu bawa lah ke sini. Saya memang suka, Man. Boleh. Jangan lupa pula. Kita makan sama. Dek. Kenapa, Papa? Bang, saya minta maaf. Tak. Ni duit baki awak tertinggal. Baki awak tadi ambil. Ambil. Abang. Abangnya beras tu tinggal ni. Okey bang eh? Ni Pak Li, RM2 dah ni. Bang Mat. Salih. Kat sini punya Bang Mat. Tadi saya pergi pondok abang tadi. Tak ada orang. Ni ada daging tu abang. Israel mahu rampas lagi 10,000 meter persegi tanah Palestin.
besar buat penduduk Syria adalah apabila mereka mengetahui bahawa masih ada saudara sesama Islam di seluruh dunia yang peduli akan kewujudan mereka meskipun dengan bantuan melalui sebungkus daging korban. Sesungguhnya di sebalik sebungkus daging korban itu terselit senyuman kebahagiaan penduduk Syria. Layari www.jommenyumbang.com untuk menyertai ibadah korban di Bumi Anbiya atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Ibadah korban tanda kasih. Negara Haram Israel terus berhasrat untuk merampas lebih 10,000 meter persegi tanah persendirian Palestin di bahagian tengah tebing barat. Ia bertujuan bagi meluaskan tanah jajahan serta penempatan haram mereka itu yang terang-terangan melanggar undang-undang antarabangsa. Perkara itu disahkan sendiri oleh Gubernur Salfit Palestin Abdullah Kamil di mana kenyataan itu dikeluarkan oleh rejim Zionis sendiri. Jelasnya Majlis Perancangan dan Bangunan Tertinggi Israel telah menyasarkan beberapa tanah termasuk di Bandar Az-Zawiyah, Dir Balut, Rafat, Kampung Masha serta Perkampungan Sinria di selatan Qalqilia. Difahamkan kesemua kawasan tersebut bakal dijadikan sebagai kawasan perindustrian dan pelancongan, penempatan serta jalan raya yang menghubungkan penempatan Zionis di wilayah yang diduduki mereka sekarang ini. Justru Abdullah Kamil mengarahkan penduduk setempat untuk melakukan bantahan dan menyeru agar masyarakat antarabangsa mengutuk dan mengambil tindakan tegas terhadap Israel supaya hasrat mereka itu dapat dihentikan. Sementara itu, Menteri Kewangan Israel, Bezalel Smotrich, berkata pihaknya sudah bersedia untuk menghantar sebanyak 500,000 lagi setinggan Israel untuk mencuri tanah-tanah tersebut. Sehingga kini, lebih 600,000 warga Israel telah menduduki Palestin secara haram yang melibatkan lebih 230 kawasan. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.